Hi, next we're going to look at the homeostasis organ, which is our kidney, and how actually it's going to function. So, what is a kidney? It is basically bean shaped, very small, dark in color. So we have a pair of kidney, but some person has been born with just one kidney. Okay, sebab tu kita boleh dengar ada orang yang dermakan kidney. Maksudnya you can live with one kidney. Walaupun majority of us has a pair, ada dua kidney, tapi kalau satu pun okay. But ada some certain things that limited. So kidney ni dia perlu di supply dengan bahan-bahan yang masuk dalam kidney ni mesti dibawa oleh sistem darah, iaitu kita darah yang dibawa masuk ke dalam kidney menggunakan renal artery. Ingat, artery adalah kalau dari segi sistem darah adalah yang bawa darah tu masuk, masuk ke dalam kidney. Disebabkan dia masuk ke dalam kidney, kita namakan dia renal. Renal tu referring to the kidney. Jadi dia bawa darah tu, iaitu darah yang rich in oxygen. And then bila kandungan dalam kidney itu nak dibawa keluar, dia mesti masuk balik dalam salur darah, dan dia dah gunakan oksigen tu, darah yang dibawa keluar mestilah deoxygenated dan menggunakan vein ataupun renal vein. So artery enter, vein akan exit ataupun keluar. Jadi dalam kidney ni dia ada beberapa region, iaitu pelvis, medulla dan cortex. Jadi kita akan tengoklah bahagian-bahagian tersebut. Kalau tengok kat sini, kawasan cortex, cortex adalah di kawasan luar ni. Ni layer yang luar ni kita panggil cortex, di bahagian luar. Kemudian kita ada bahagian medulla. Medulla ni dekat bahagian yang tengah-tengah ni. Kawasan ni medulla, region dekat tengah, dan kawasan pelvic adalah kawasan yang di bahagian dalam ni, pelvic. Jadi dia ada 3 layer untuk satu kidney. Jadi dalam kidney ni dia ada beberapa unit yang kecil yang berfungsi, yang boleh menjalani satu fungsi yang complete. Kita panggil functional unit, atau kiranya dia ada beberapa bahagian yang lengkap. So kita namakan nephron. So a functional unit of a kidney is a nephron. Dalam nephron ada beberapa bahagian, iaitu the first one is glomerulus. Glomerulus adalah satu blood capillary yang ada di yang bersambung lah, yang bukan bersambung, yang berada close to Bowman's capsule. Bowman's capsule tu berbentuk cawan. Ini Bowman's capsule di sini. Ini berbentuk cawan ni, is a cup shape macam bentuk C. So glomerulus tu adalah ni, salur darah yang dekat yang bergulung-gulung di dalam Bowman's capsule. Kemudian kita ada Bowman's capsule, and then proximal convoluted tubule. Proximal mean dekat. Kalau kita cakap approximately 100, maksudnya berdekatan dengan nilai 100. Proximal mean berdekatan. So cara nak tahu proximal tu dia dekat dengan Bowman's capsule. And then kita ada loop of Henle. Ni loop of Henle ni dia berbentuk macam U kat bawah ni, loop of Henle. Proximal ni, proximal berdekatan dengan Bowman's capsule, and convoluted mean bergulung-gulung. Ni, ini bentuk dia bergulung-gulung, coiling. Convoluted tu bergulung-gulung. Kemudian loop of Henle, sorry saya terskip tadi. And then kita ada distal. Distal mean distant, jauh dari siapa? Jauh dari Bowman's capsule. Jadi distal convoluted bergulung tubule. So kat sinilah distal convoluted tubule, dia jauh sikit daripada Bowman's capsule. Last but not least, collecting duct. Collecting duct ni dia macam ranting-ranting kayu kat belakang ni. Jadi awak kena hafal ikut susunan, mana yang dulu, mana yang kemudian, supaya kita tahu filtrate tu melalui mana dulu, yang lalu yang mana dahulu, yang mana kemudian.
So ini gambar rajah yang lebih besar. So kalau kita tengok kat sini, ini Bowman's capsule. Dia lukis kecil sikit kat sini. Okay, kat sini Bowman's capsule. Dalam Bowman capsule tu ada salur darah yang kita panggil glomerulus. Ingat glomerulus tu adalah sistem blood capillary. And then kita ada proximal. Ingat proximal yang berdekatan dan bergulung-gulung. And then loop of Henle yang berbentuk U. Kemudian kita ada distal convoluted tubule. Distal mean jauh. Dan yang macam ranting kayu ni collecting duct. So collecting duct adalah bahagian nefron yang paling terakhir. Kemudian kita tengok juga loop of Henle ni dia macam berbeza sikit. Dia nipis dekat bahagian ni. Kalau tengok ni saiz dia nipis ni. Bahagian U ni nipis, and then kat bahagian atas ni dia tebal sikit. Jadi dia ada beza sikit lah bahagian top loop of Henle dengan lower part of loop of Henle. Is it important? Yes. Because dia ada kaitan dengan function dia selepas ni. Okay, kita tengok structure-structure yang ada di nefron dengan lebih teliti. Alright, the first one kita tahu glomerulus tu adalah blood capillary. Blood capillary ni maksudnya saiz dia adalah lebih kecil dan dia boleh sampai ke dalam Bowman's capsule. Jadi glomerulus ni yang dalam ni lah. This is the glomerulus yang bergulung-gulung tu. Tetapi ada salur darah sebelum glomerulus yang kita panggil efferent arteriole. Salur darah yang sebelum glomerulus yang bawa darah oxygenated blood masuk. Nanti awak tanya, apa pula renal artery? Renal artery tu sebelum efferent arteriole. Maksudnya darah pintu masuk utama ke dalam kidney adalah melalui renal artery. Lepas dia lalu renal artery, dia akan lalu ke efferent arteriole, baru boleh masuk ke glomerulus. Jadi saiz dia berbeza-beza lah. Renal artery lebih besar, efferent arteriole lebih kecil, glomerulus lagi kecil. Sebab ada beberapa laluan. So ini adalah sebelum glomerulus. Jadi kemudian lepas efferent arteriole ada arteriole yang coiling, yang branching. So kita panggil glomerulus. Dia mesti duduk di dalam Bowman's capsule. And then selepas dia lalu glomerulus, dia mesti keluar lah. Okay, laluan keluar dia kita panggil efferent arteriole. Jadi kat sini semua ini adalah sebahagian daripada sistem darah, tetapi disebabkan bentuk berbeza, saiz berbeza, turutan darah itu lalu berbeza, jadi dia ada different name, but all of them are a part of blood system. And then salur darah ni lepas dia dah keluar daripada efferent arteriole, kalau kita tengok ni dia ada branching, dia akan melingkar-lingkar di sekeliling nefron. Dia adalah di tepi-tepi loop of Henle, ada di tepi-tepi distal proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule. Dia sentiasa berada berdekatan. Okey, semua salur-salur darah yang melingkar tu kita panggil peritubular capillaries. Okey, di sekeliling nefron tu lah. Okey, yang saya tunjuk ni, yang warna biru tu, yang melingkar-lingkar di sekeliling nefron. Tetapi peritubular capillaries yang ada spesifik di loop of Henle, okay, ada spesifik di loop of Henle, kita panggil vasa recta. Okay, ini loop of Henle. So, semua salur darah peritubular capillary yang ada dekat loop of Henle, dia ada spesifik name iaitu vasa recta. Sebenarnya dia sama, cuma dia ada spesifik name. So, semua yang kita sebut tadi, efferent arteriole, glomerulus. Jadi vasa recta ni adalah blood peritubular capillary yang ada pada loop of Henle. Jadi saya ulang, blood system yang ada adalah, kita tengok balik dari awal, kita ada blood, ini blood bukannya nefron. Okay, blood efferent arteriole, kita ada renal artery yang sebelum efferent arteriole. Kemudian kita ada glomerulus, kemudian kita ada efferent arteriole, kemudian kita ada peritubular capillary and also vasa recta. Dan bahagian nefron adalah Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle. Loop of Henle ada dua bahagian, descending dan juga ascending. Descending turun, ascending naik. Distal convoluted tubule dan juga collecting duct. Okay, thank you.